Assalamualaikum bapa, perkenalkan saya Dr. Muhammad Aiman yang bertugas di Universitas Padjadjaran pada pagi ini. Bila saya tahu saya bercakap dengan siapa? Nama Muhammad Anas. Umur? Umur 15. Bapa tinggal di mana? Di Malaysia. Okey, baiklah. Selepas ni saya akan melakukan pemeriksaan fizik jantung untuk bapa. Apakah bapa sudah bersedia? Okey, baiklah. Seterusnya saya akan membantu pasien untuk baring di atas meja pemeriksaan. Okey, bapa sila baring. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan berdiri di belah kanan sisi pasien dan membuat pemeriksaan umum. 3. Okey, baiklah. Pertama kali saya akan mengukur tekanan vena jugularis patients. Sebelum itu saya akan memposisikan pasien dalam keadaan nyaman seperti ini, dalam keadaan terlentang. Dan saya akan menggunakan bantal untuk merelaksasikan sternocleidomastoid muscle patient agar dalam keadaan relax. Okey, kemudian saya akan memastikan derajat pasien di antara kepala dan badan adalah 30 darjat. Okey, seterusnya saya akan minta pasien untuk menoleh arah bertentangan daripada saya. Okey, bisa bapa toleh ke arah kiri. Okey, kemudian saya akan mengidentifikasi internal jugular vein dan external jugular vein di belah kiri dan kanan pasien. Okey, bisa bapa toleh ke arah saya. Okey, bisa bapa toleh semula ke arah kiri. Okey, jika saya tidak jumpa internal jugular vein, saya bisa menggunakan external jugular vein. Okey, setelah mengidentifikasi titik tertinggi pulsasi vena jugular vein, saya akan mengambil pembaris dan letakkan di titik tersebut. Kemudian saya akan mengambil pembaris segitiga dan letak di atas sternum. Kemudian saya akan mengukur jarak di antara kedua ini. Okey, jarak yang saya dapat menandakan tekanan vena jugularis patient. Okey, baiklah, seterusnya saya akan buat pemeriksaan pulsasi karotis. Okey, pertama kali adalah bahagian nilai amplitudo dan kontur. Okey, saya akan memastikan kepala pasien adalah 30 ke 45 darjah Celsius dan kemudian saya akan menginspeksi carotid artery di bahagian leher pasien. Okey, bisa bapa toleh ke arah kiri. Okey, bisa bapa toleh ke arah kanan. Okey, setelah saya menginspeksi, kemudian saya akan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri saya untuk mempalpasi carotid artery di bahagian kanan. Bisa bapa toleh ke arah kiri. Kemudian saya akan menekan di bawah 1/3 di bawah leher ke arah posterior. Jika saya tidak dapat merasakan, saya akan menekankan sedikit kuat untuk merasakan palpasi tersebut. Okey, baiklah. Kemudian saya tidak seharusnya menekan kedua-dua belah carotid artery. Okey, seterusnya saya akan membuat pemeriksaan pulsasi karotis, tetapi bahagian menilai trill atau getaran dan debut di arteri karotis. Okey, semasa saya palpasi, jika saya mendeteksi sebarang trill atau bunyi yang tidak ni, saya akan menggunakan diafragma di bahagian stetoskop untuk mendengar beat tersebut. Bisa bapa toleh ke arah kiri. Kemudian saya akan meletakkan diafragma stetoskop ini di carotid artery di belah kanan leher. Bisa bapa tahan nafas. Okey, baiklah, seterusnya saya akan buat pemeriksaan arteri brachialis. Okey, saya akan memastikan tangan pasien dalam keadaan istirahat dan telapak tangan menghadap ke atas dan juga siku pasien dalam keadaan ekstensi. Okey, seterusnya saya akan mengangkat sedikit darjat siku pasien untuk memaksimalkan relaksasi otot. Dan seterusnya saya akan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk mendeteksikan di bahagian medial tendon bicep. Pulsasi di bahagian medial tendon bicep. Akan buat pemeriksaan titik impuls maksimum. Pertama-tama sekali saya akan inspeksi bahagian dada patients. Saya akan memastikan pencahayaan yang baik, jadi titik impuls maksimumnya lebih jelas. Okay, kemudian saya akan memastikan pasien dalam keadaan terlentang
dan kepala dan badan pasien dalam keadaan 30 darjah Celsius. Kemudian saya akan menentukan titik impak maksimum semasa pasien dalam posisi supine. Dan biasanya titik impak maksimum ini terletak di bahagian selat iga 4 dan 5. Itu di bahagian sini kerana ini adalah kedudukan jantung di bahagian sternum dan apicalnya di sedikit bahagian kiri. Okey, baiklah, seterusnya saya akan mempalpasi untuk titik impak maksimumnya. Saya akan menggunakan bantalan jari saya untuk mempalpasi titik impak maksimum. Okay, kemudian saya akan impuls ventricle mungkin dapat dirasakan kerana dia akan menyebabkan jari saya sedikit terangkat. Dan untuk memeriksa getaran atau thrill, saya akan menekan sedikit pangkal tangan saya secara kuat pada dada pasien. Okay, baiklah, jika saya gagal untuk menemukan dalam posisi begini, saya akan meminta pasien untuk menoleh ke arah kiri ataupun posisi lateral decubitus kiri. Okay, baiklah bapa, bisa bapa toleh ke arah, melentang ke arah kiri. Okay, kemudian saya akan meletakkan tangan pada posisi sama seperti tadi. Cuma kali ini saya akan minta pasien untuk menahan nafas. Okay, bisa bapa menghembus dan menahan nafas? Okay, baiklah. Jika saya buat pemeriksaan terhadap wanita, saya akan mensisihkan payudara ke arah superior dan lateral. Okay, baiklah, bisa bapa baring semula. Okay, untuk memeriksa di bahagian ventricle kanan pula, sama seperti tadi, saya akan menentukan pasien dalam posisi terlentang dan juga 30 darjah Celsius. Cuma kali ini sedikit tengah di bahagian ventricle kanan. Saya akan letakkan ujung jari saya di bahagian selat iga 3, 4 dan 5 ataupun intercostal, ruangan intercostal di bahagian 3, 4 dan 5. Bisa bapa hembus nafas dan menahan nafas? Seterusnya saya akan buat pemeriksaan perkusi. Saya akan menentukan border jantung belah kanan, kiri atau atas. Kalau belah kiri jantung biasanya terdapat di garisan mid clavicularis. Saya akan perkusi bermula kalau saya ingin mendetek border di belah kiri. Saya akan perkusi bermula pada lateral ke medial. Perubahan bunyi daripada sonor ke pekak menunjukkan batas kiri jantung. Sama juga seperti belah kanan jantung, iaitu daripada lateral kanan ke medial kanan. Cuma garisannya terdapat di linea sternalis. Dan bahagian atas jantung adalah pada bahagian selat iga kedua ataupun intercostal space yang kedua. Baiklah, seterusnya saya akan buat pemeriksaan bunyi jantung. Biasanya pemeriksaan jantung pasien harus dalam keadaan terlentang seperti pasien ini. Saya akan bermula dengan katup aorta. Jika melihat anatomi jantung, ia terdapat di belah kanan. Ia terdapat di atas iga kedua kanan dan selat iga kedua pada linea parasternalis, iaitu di belah sini. Seterusnya saya akan memeriksa area katup pulmoner ataupun pulmoner valve. Dia terdapat di belah kiri, iaitu di selat iga kedua, linea parasternalis kiri. Okay, seterusnya saya akan memeriksa area katup mitral, iaitu berada di selat iga kelima pada linea midclavicularis kiri. Kalau lihat anatomi linea midclavicularis sedikit lateral, jadi ia terdapat di sini, di sternal 5, iaitu sedikit bawah daripada pulmonary dan aortic valve. Okay, seterusnya saya akan memeriksa area katup tricuspid atau tricuspid valve, iaitu terdapat di antara proses xiphoideus dan corpus sternum. Kalau melihat proses xiphoideus itu terdapat di bawah sternum. Okay, baiklah, seterusnya saya akan memberi penerangan berkaitan type of bunyi jantung. Dia bagi kepada 4, S1, S2, S3, S4. Kalau S1 biasanya adalah medium to high frequency. Dia terbagi kepada 2 komponen, iaitu mitral valve closure dan lagi satu adalah tricuspid closure. Ia adalah sebaiknya digunakan diaphragm stethoscope di bahagian depan ini dan diletakkan di bahagian cardiac apex, iaitu di bahagian bawah jantung, iaitu terdapat di belah kiri.
Okey, baiklah, ini adalah S1. Okey, untuk S2 pula adalah high frequency. Biasanya durasinya dalam average adalah 0.11 saat. Dan juga terdapat dua komponen, iaitu aortic valve closure dan lagi satu adalah pulmonary valve closure. Okey, seterusnya untuk S3, ia adalah mid diastolic yang berfrekuensi rendah. Ia terjadi ketika fasa cepat pengisian ventricle ataupun the ventricle filling phase. Dan ia juga seeloknya menggunakan di bahagian bell dan letakkan di bahagian apex, di bahagian lateral positions, iaitu di bahagian belakang ini. Okey, dan terakhir sekali adalah S4. Ia adalah bunyi dengan frekuensi rendah yang terdengar pada akhir fasa diastolik atau fasa pre-systolic semasa atrium sedang bercontraction. Okey, dan bunyi S4 sebaiknya didengar menggunakan bahagian bell juga yang diletakkan pada bahagian apex jantung, iaitu di bahagian bawah jantung. Okey, baiklah, seterusnya saya akan memberi penerangan berkaitan cardiac murmur. Okey, murmur ini biasanya kedengaran disebabkan oleh turbulent blood flow di bahagian arteri. Okay, saya akan memberi penerangan berdasarkan beberapa kategori. Okay, bermula daripada timing. Sebelum itu saya harus memastikan murmur ini adalah systolic atau diastolic. Kalau murmur yang didengar di antara S1 dan S2 itu adalah diastolic. Kalau murmur yang didengar di antara S2 dan S1 itu adalah murmur systolic. Dan murmur continuous adalah murmur yang bermula daripada systolic dan peaknya di bahagian S2 dan berakhir dan bersambung ke diastolic. Dan akhir sekali adalah murmur yang didengar bersama palpasi karotid. Murmur yang dengar bersama kenaikan karotid semasa kita palpasi itu adalah systolic murmur. Okey, baiklah, seterusnya saya akan memberi penerangan berkaitan bentuk. Murmur ini, intensitas murmur ini berlainan daripada semasa ke semasa berdasarkan bentuknya. Sebagai contoh, ascending murmur adalah kedengaran murmur yang semakin kuat dan descending murmur adalah kedengaran murmur yang semakin rendah. Okey, seterusnya adalah titik maksimum intensitas. Kita harus mendeteksi kedengaran murmur yang paling jelas di bahagian dada kita, iaitu seperti di bahagian sternum, di bahagian mid-clavicular line ataupun di bahagian apex. Dan juga kedengaran murmur di bahagian apex biasanya disebabkan oleh mitral valve, dan kedengaran murmur di bahagian base adalah disebabkan aortic valve. Sebagai contoh, kedengaran murmur di bahagian intercostal space di bahagian kanan adalah disebabkan aortic valve. Okey, seterusnya seterusnya adalah radiasi daripada titik maksimum intensitas murmur tersebut. Okey, kita harus menentukan juga penyebaran bunyi daripada titik maksimum kita dengar sebentar tadi. Okey, sebagai contoh, kedengaran oleh regurgitasi mitral valve di bahagian aksila disebabkan oleh konduksi tulangnya. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan memberikan intensitas ataupun degree of murmur ini diterbagi kepada 6 darjat. Okey, darjat pertama adalah sangat perlahan, sangat samar. Bisa didengar menggunakan stetoskop, dan darjat kedua adalah samar, dan darjat ketiga adalah moderately loud, dan darjat keempat adalah loud bersama dengan trill, dan darjat kelima adalah very loud, bisa didengar walaupun stetoskopnya tidak fully cecah pada dada, dan darjat terakhir adalah darjat 6, sangat very loud, bisa didengar tanpa menggunakan stetoskop. Okey, seterusnya saya akan mengestimasi bahagian nada. Murmur bisa dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu bahagian tinggi, medium dan rendah. Okey, bahagian kualitas murmur dibagi pada 4, iaitu keras, bergemuruh, dan juga bermusikal dan bertiup. Okey, dan juga akhir sekali, murmur juga berlainan bergantung pada kondisi pasien tersebut, seperti saat respirasi ataupun saat position pasien tersebut. Sebagai contoh, kedengaran murmur di belah kanan lebih kuat semasa pasien sedang inspirasi, dan kedengaran murmur di belah kiri lebih kuat semasa pasien sedang ekspirasi. Seterusnya saya akan membuat pemeriksaan ekstremitas. Ini adalah pemeriksaan untuk memeriksa sama ada edema atau tidak. Saya akan menggunakan jari jemari saya untuk menekan tulang kering selama 2 ke 3 detik. Jika terdapat pitting edema, jari saya akan tenggelam ke dalam kulit
Dan ketika dilepaskan, bekas saya tetap ada bekas saya tetap ada di kulit pasien.